Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan Imam, Jawatankuasa Surau dan semua tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga buat sahabat saya Dr. Azmi, Saudara Faizul, yang bersama-sama pada malam ni mewakili pihak Dakwah Unlimited untuk sama-sama terlibat dengan rakaman secara live kuliah kita pada malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah, pertamanya tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ni bagi kita membicarakan sedikit berkaitan dengan topik ilmu faraid dan juga pengurusan harta pusaka. Tuan-tuan, bila sebut tentang faraid ni sebenarnya payah sebenarnya nak tarik orang untuk dengar faraid. Sebab faraid ni orang nampak ia satu ilmu yang berkait selepas kita mati. Jadi bila masa hidup ni sebenarnya bila sebut faraid, dia satu ilmu yang agak jarang dibincang, jarang diminati. Dan kalau kita bercakap soal faraid pusaka bagi orang hidup ni, kadang-kadang dia jadi terlalu sensitif. Ya, saya petang tadi dapat satu perkongsian daripada seorang kawan saja di Pahang, tuan-tuan. Dia sedang menyusun kuliah-kuliah faraid dia di Felda di Pahang. Jadi alhamdulillah ada sambutan daripada pihak-pihak masjid, pihak-pihak surau. Cuma ada juga respon-respon yang tak berapa comel kita dengar. Ada yang tak nak, ada yang tak nak kuliah faraid ini, kan? Daripada pihak masjid, pihak surau sebahagiannya. Wallahu alam, mungkin tak tahulah apa orang kata alasan ataupun hujah dia orang ni tak nak, kan, untuk kuliah faraid ni kita berkongsi ataupun kita masuk ke masjid dan surau. Jadi pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Surau Kampung Gong Limau ni, Surau Gong Limau ni, kerana sudi untuk bagi ruang sedikit kepada saya pada malam ni, walaupun mungkin agak lambat saya daripada perjalanan tadi, tuan-tuan. Sedang eloklah siapa ni kita boleh mula kuliah terus. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bila kita bercakap berkaitan dengan ilmu faraid, topik ni sebenarnya besar. Topik ni sangat luas, kan? Sebab faraid ni dia melibatkan undang-undang, dia melibatkan pengurusan, dia melibatkan teknikal, dia melibatkan akta peraturan, dia melibatkan prosedur. Itu faraid. Mungkin setengah orang, tuan-tuan, dianggap faraid ni satu ilmu berkaitan dengan bahagi harta lepas mati. Itu satu. Yang kedua, ada orang anggap faraid ni ilmu yang melibatkan angka, nombor, kira-kira, bahagian-bahagian. Dia nampak bila seseorang tu meninggal, kan, dapat, contoh suami meninggal tinggalkan isteri, isteri dapat sekian. Kalau kita, orang Terengganu kita ni, kita kata isteri dapat kepala mayat, kan, ataupun bahagian isteri itu 1/8 kalau suami yang mati itu ada anak. Dia orang nampak angka, tapi sebenarnya saya nak sebut, tuan-tuan, kalau kita melihat faraid ni pada angka semata-mata, sebenarnya dia tidak akan pergi kepada maksud sebenar di sebalik faraid dan juga pengurusan harta pusaka. Sebab apa? Sebab contoh, jika seseorang suami itu meninggal dunia, isteri dia dapat 1/8. So apa dia 1/8 tu, tuan-tuan? Apa dia 1/8? Kan? Orang nampak 1/8 tu angka. Kalau waris yang tak memahami konsep angka ni, bila dia urus pusaka, masing-masing menuntut faraid, akhirnya angka tu dimasukkan dalam geran tanah. Contoh, kalau ada tanah, ada rumah, ada geran, angka tu dimasuk dalam geran. Angka tu dimasuk dalam geran tanah dan akhirnya dia akan nampak angka itulah.
Tetapi kesudahannya tuan-tuan, apa yang dia boleh buat dengan tanah yang dia dapat tu, berapa luas tanah dia dapat, berapa luas di tanah yang dia dapat tu, dan apa yang dia boleh manfaatkan daripada tanah tu. Sebab tu kita nampak sekarang tuan-tuan, dalam konsep pengurusan harta pusaka, ramai orang menerima tanah pusaka, ramai orang terima tanah, tapi kesudahannya tanah tu tak boleh buat apa-apa. Faham maksud saya kan? Dia terima tanah, pergi bicara kuasa, dan kalau sini ke Mamang ni cara kuasa dekat jabat tanah tu lah, jabat daerah tu, pegawai daripada Dungu akan turun sini kan. Katakanlah waris semua menuntut hak faraid, maka keputusan keluar difaraidkanlah harta-harta yang ada. Kita ambil contoh, kalau ada tanah kan, kalau tanah tu luas tu mungkin lain cerita, tapi kalau tanah tu agak sempit, contohnya katakanlah tanah suku ekar ataupun tanah kecil daripada itu, tanah tapak rumah kan, dalam bandar contohnya 400-500 meter persegi, kesudahannya dimasukkan semua nama waris kan. Akhirnya tuan-tuan, tanah tu tak boleh buat apa-apa kan, tanah tu tak boleh dibangunkan. Sebab apa? Sebab terlalu ramai pemilik kan. Sebab apa jadi macam tu? Sebab orang nampak faraid ialah agihan, orang tak nampak konsep-konsep yang lain sebenarnya yang banyak ada dalam ilmu faraid ini. InsyaAllah tuan-tuan kan, sedikit malam ni kita cuba bincang, kita cuba kupaslah topik faraid dan juga pengurusan harta pusaka ini insyaAllah kan. Yang kalau tengok dalam banner kita tu, topik yang kita letak ialah patuh syariah harta berkat. So persoalannya, sejauh mana dalam isu faraid dan pusaka ini orang kita patuh kepada hukum syarak sehingga kesan dia harta yang diterima itu harta yang berkat tuan-tuan. Sejauh mana patuh pada syariah, patuh pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin sekalian rahimakumullah, kita tengok satu persatu tuan-tuan. Ni saya pancarkan ni, slide di depan tuan-tuan ni ialah merujuk kepada buku saya itulah. Saya ada bawa buku saya tu di depan tu, di belakang tu, nanti tuan-tuan boleh tengoklah siapa-siapa yang berhajat untuk memiliki buku ni untuk panduan insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, bila sebut tentang faraid, sebenarnya kita berdepan dengan isu-isu yang sangat banyak. Antara isu yang wujud dalam faraid ini ialah isu tanah. Ini paling banyak sebenarnya, isu tanah peninggalan si mati. Dan bila sebut isu tanah ni, dia bukan isu baru, isu ni isu lama kan. Hatta pengalaman saya, kita terlibat dengan urusan pusaka ni tuan-tuan, nak cerita paling lama saya berdepan dengan tanah pusaka di Kedah, mati tahun 1920. Itu pengalaman saya sendirilah kan. Bahkan ada sahabat-sahabat kita tuan-tuan kan, yang lama daripada itu lagi ada kan, mati tahun sebelum daripada itu. Tapi pengalaman saya sendiri, saya berdepan dengan satu kes tanah pusaka di Kedah tuan-tuan. Dia punya tuan tanah tu mati tahun 1920. Ada geran tanah, geran tanah tu ada. Tu yang saya duk fikir, ada orang mati tahun 20, geran tanah tu ada, dan dalam geran tanah tu memang nama dia kan. Dan yang datang jumpa saya ni, saya ingat kira-kira mungkin bawah, bukan cucu lah tuan-tuan, bawah pada tu lagi mungkin cicit, cuit ataupun bawah lagi datang jumpa, bertanya kepada kita macam mana nak selesai. Boleh selesai tuan-tuan? Payah nak selesai kan, sebab dia mati tahun 20 tuan-tuan. Prosedur pengurusan pusaka ni, antara satu dokumen yang sangat penting yang perlu ada ialah surat mati. Mati tahun 20 ni, mana nak cari surat mati? Okay, kalau tak ada surat mati, dia ada pula dokumen yang diperlukan, disebut sebagai perintah anggapan kematian ataupun surat pengesahan kematian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi. Itu pun memerlukan kaedah prosedur yang panjang untuk dapatkan dokumen tu. Jadi saya kata kes macam ni memang sukar untuk diselesaikan. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya tuan-tuan, nak ceritanya bukan tak apa, tapi nak sebutnya kita berdepan dengan kes-kes begini ya. Paling lama tuan-tuan saya bantu kes tanah pusaka ni pengalaman paling lama di Terengganu kita ni mati tahun 40-an. Itu yang sempat kita bantulah. Tapi sekarang tuan-tuan, saya kata kalau kita jumpa kes tahun 40-an, tahun 50-an nak selesai, saya rasa payah. Sebab antara prosedur nak selesaikan kes tahun 40 ke 50-an ni, salah satunya kan, kita kena cari saksi yang mengenali si mati kan. Surat mati mungkin tak ada, contoh kalau ada surat mati tu lain, tapi biasa payah lah tuan-tuan. Tahun 40-50 nak cari surat mati susah. Jadi kita kena cari saksi yang mengenali si mati tahun tu. Kalau dia meninggal tahun 50-an, kita kena cari saksi yang kenal si mati masa tahun 50-an tu, dan umur saksi tu mesti lebih daripada 18 tahun.
Jadi agak-agak saksi tu kalau sekarang umur dia berapa agak? Kalau ada lebih pada 90, agak-agak jumpa cari lagi orang sekarang ni umur 90 lebih tuan-tuan. Payah dah. Ni nak sebut. Tapi sempat saya bantu satu kes tahun 40-an meninggal, sempat selesai. Kan? Dan kita jumpa kes-kes yang lain ni banyaklah tuan-tuan. Tahun 50-an, tahun 60-an. Saya pernah bantu satu kes di Perlis tuan-tuan, mati tahun 50-an. Dia ada lapis kematian tu 14 lapis kematian. Itu tak banyak sebenarnya. Kita ada pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat yang lain sampai 40 kan, 40 lebih lapis kematian. Tuan-tuan faham lapis ni? Lapis ni maksudnya meninggal, ada waris, waris meninggal, ada waris, waris meninggal, dia kematian tu berlapis. Akhirnya dia akan mendatangkan waris yang sangat ramai. Kan? Itu disebut kematian berlapis. Macam contoh, saya kongsi dengan tuan-tuan. Ini baru nak mukadimah ni tuan-tuan. Saya nak kongsi dan saya nak lukis. Tadi ada satu soalan, panggilan telefon daripada Kuala Lumpur. Alkisahnya dia cerita pada saya, suami dia meninggal. Tapi dia sebut meninggal dah sangat lama. Tak silap lebih kurang dalam 20 tahun dah meninggal. 20 tahun baru nak urus ni, tuan-tuan. Bukan satu benda yang pelik. Orang mati puluh-puluh tahun, waris baru nak urus sekarang. Mungkin ada sebab dah dia nak urus sekarang. Mungkin dia nampak dah jadi masalah besar sangat, dia baru nak mengurus. Kadang-kadang waris ni tuan-tuan, dia tak terasa nak urus pusaka si mati dalam tempoh segera sebab dia nampak tak ada masalah. Kalau ayah mak meninggal, adik-beradik tak berebut, adik-beradik tak bergaduh. Kalau ada hasil pun bahaginya comel je. Walaupun mungkin bahagi tu sama rata. Walaupun mungkin bahagi tu sama rata, tapi dia tak kelahi, tak berebut, tak bergaduh. Tapi tiba-tiba kalau ada cabaran, ada isu, contohnya ada yang makan tak bagi pada orang lain, ataupun ada yang mula nampak nak balah, nak kelahi, nak bergaduh, masa tu baru dia nak cari faraid, masa tu baru dia nak urus. Jadi soalan yang tanya tadi kata, suami saya ni meninggal dah lama, dia ni isteri. Okey tuan-tuan. Kemudian disebut adalah anak, suami dia ni ada anak. Macam biasa tuan-tuan, ada anak lelaki dan perempuan. Saya ambil contoh dua lah, seorang lelaki, seorang perempuan. Ini sebagai contoh. Kemudian semasa suami dia meninggal ni, ada mak kepada suami. Okey ni untuk step pertama, lapis pertama kematian suami tuan-tuan. Dia ada mak, dia ada isteri, dia ada anak lelaki, perempuan. Okey, saya tunjuk sikit lah dari segi faraidnya, dari segi teorinya, dari segi bahagian waris. Kan? Kalau boleh tuan-tuan kongsi, boleh juga. Saya nak tanya tuan-tuan pun boleh juga. Okey, kalau kita tengok di sini, seorang suami meninggal dunia, dia ada isteri, dia ada mak, dia ada anak lelaki, perempuan. Isteri dapat berapa? Berapa isteri dapat? Kepala mayat lah. Orang Terengganu kita panggil kepala mayat lah bahagian isteri kan. Berapa kadar dia kepala mayat tu? 1/8. 1/8 dia dapat. Ini baru kita tengok angka kan. 1/8 ni nak terjemah kepada harta tu belum lagi. Kadang-kadang nampak angka je, benda tak nampak lagi kan. Kita nampak angka, teori merujuk kepada dalil dalam Quran. Allah sebut suami meninggal, ada isteri, suami ada anak, isteri 1/8. So okey, itu dari segi teorinya. Okey, mak dia ada dapat tak bahagian? Mak kepada si mati dapat berapa? 1/8 juga. Oh, sama dengan isteri. Betul? 1/6. Itu bahagian mak. Mak kepada si mati, kalau si mati ada anak, 1/6. Kalau dia ada ayah pun, ayah 1/6 sebab dia ada anak. Tapi dalam situasi ni, ayah dia dah tak ada dah meninggal. Okey. Kemudian anak lelaki perempuan ni dapat apa? Dia dapat baki. Daripada selepas mak dapat, selepas isteri dapat, berapa baki? Baki ni turun ke sini. Dalam ilmu faraid, kita panggil dia dapat baki. Dalam ilmu faraid, istilah dia dipanggil asabah. Dan asabah dia tu, kalau lebih spesifik, dia panggil asabah bil ghairi. Itu bahagian anak. So tuan-tuan, anak lelaki dengan perempuan ni, dia boleh bagi sama rata tak? Tak boleh. Hukum Allah disebut dalam Al-Quran ayat 11 menyebut yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. So lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Ni hukum. So kalau kita tengok hukum ketetapan Allah begini, sesiapa yang membahagi harta pusaka secara sama rata tidak melihat kepada hukum Allah, maka dia melanggar perintah Allah.
Kita kena pegang situ dulu tuan-tuan. Sebab ni ketetapan Allah. So wajib tengok yang ni dulu. Ya, okey. Ni cerita lapis pertama. Dia cerita suami dia meninggal, lapis pertamanya macam ni. Tetapi tuan-tuan, oleh kerana suami dia ni dah meninggal lama tuan-tuan, puluh tahun. Kan? Dah hampir 20 tahun meninggal. Sebenarnya kes ni lagi berat. Sebenarnya apa? Mak dia ni, mak kepada arwah ni, semasa dia meninggal ni, ayah dia dah meninggal, tapi mak ni ada kahwin dengan suami baru. Maksudnya mak dia ni ada suami baru. Maknanya pak tiri kepada si mati. Lepas suami dia meninggal, dia menikah baru. Dan yang dia kahwin ni, suami dia ni janda pula dah, duda dan ada anak lelaki perempuan. Dia kahwin dengan, mak dia kahwin dengan duda, yang duda ni ada anak lelaki perempuan. Jadi tuan-tuan, kita tengok peringkat awal dia orang je. Tapi sebenarnya bila nak urus pusaka, selepas bertangguh-tangguh selama bertahun-tahun, masalah tu makin jadi lebih susah. Sebab apa? Sekarang mak dia ni pun dah meninggal. Selepas suami dia meninggal, mak hidup lagi. Mak ada bahagian 1/6, tapi mak pun dah meninggal. So bila mak dah meninggal, 1/6 ni akan pergi kepada suami dia ni. Nampak tak? Ni pun kadang-kadang orang payah nak terima tuan-tuan. Dia tak urus pusaka dalam tempoh yang lama. Bila dia nak selesaikan pusaka, bila dia buat urusan, dia tengok ayah tiri tu dapat bahagian. Kadang-kadang tuan-tuan, anak ni dia rasa pelik. Pasal apa pula ayah tiri dapat? Sedangkan harta ni harta anak dia, ataupun harta ayah dia, harta suami dia. Kenapa pula pak tiri suami dia boleh dapat? Ini soalan yang isteri tu tanya saya tadi ni. Kenapa pergi ke pak tiri ayah dia? Dia tak nampak tuan-tuan, yang pergi ke pak tiri ayah dia tu sebabnya harta suami dia pergi ke mak dia 1/6, mak dia mati, pergi ke suami tu yang 1/6 tu. Ni yang kita panggil berlapis. Berapa suami dia dapat? 1/4. 1/4 daripada 1/6 tu. Ni dah masuk berlapis ni tuan-tuan. 1/4 daripada 1/6 ni. Okey, nampak? Okey, anak ni dapat tak? Anak ni tak dapat. Sebab ni hubungan dengan mak ni anak tiri. So memang dia tak dapat harta ni. Tetapi tuan-tuan, benda ni tak diuruskan dan disebut yang ni pun meninggal. Nampak dia punya lapis dia. Lepas mak meninggal, suami dia pun meninggal. Bila suami ni meninggal, 1/4 ni akan pergi ke mana? Akan pergi ke anak dia ni. So sekarang ni isteri yang tanya saya tadi, dia confuse di sini. Dia kata, ustaz, pasal apa anak-anak ni dapat? Memang dia bukan waris kepada ni. Betul tak tuan-tuan? Dia bukan waris kepada si mati yang asal ni, bukan waris dia. Tetapi anak-anak ni dapat, dia dapat secara berlapis. Boleh faham maksud saya? Dia dapat secara berlapis. Maksudnya oleh kerana urusan pusaka tu tak dibuat segera. Orang kita ni tuan-tuan, bila berlaku kematian, mana ada orang segera urus pusaka. Orang duk terikat. Kadang-kadang nak urus pusaka ni kata, jangan cepat, jangan gelojoh, jangan tamak, sabar dulu, kubur basah lagi, tanah merah lagi. Habis nak tunggu bila? Saya nak sebut tuan-tuan, orang perempuan kadang-kadang dia terikat dengan tempoh iddah 4 bulan 10 hari. Dia tak nak keluar, dia tak nak urus pusaka. Tapi tuan-tuan, orang perempuan yang bekerja, dia boleh pergi kerja tak? Dan bila suami dia meninggal, iddah 4 bulan 10 hari, dia pergi kerja tak? Dan kalau dia tak boleh keluar rumah, tak boleh kerja, minta cuti dengan bos, kan? Okey, nak sebut tuan-tuan, isteri bila suami dia meninggal, dia boleh tak keluar urus pusaka dalam tempoh iddah? Boleh tuan-tuan. Sebab urus pusaka ni hukumnya wajib. Hukum urus pusaka ni wajib tuan-tuan. Dia bukan hukum biasa-biasa. Tapi orang kita tak nampak. Ustaz, saya tak boleh keluar rumah, macam mana nak urus? Pasal apa? Iddah. Ni kita kena betulkan. Ya, baru ni ada seorang sahabat saya di Terengganu meninggal. Isteri dia baru telefon, baru ni, ustaz, boleh tak bantu saya urus pusaka suami saya? Saya dah habis iddah ni. Baru habis iddah. Maksudnya bagi dia baru habis iddah baru nak gerak. Maknanya dah 4 bulan. Sedar tak sedar tuan-tuan, dalam masa 4 bulan tu apa-apa boleh berlaku, betul tak?
Antara ni yang saya tunjuk ni, kalau suami tu ada mak dalam masa 4 bulan, boleh tak mak dia tu kemungkinan mak dia meninggal? Kan? Bila mak meninggal, bahagian dia tu akan pergi ke waris lain. Kemudian sahabat saya ni pula yang meninggal ni tak ada anak lelaki, tuan-tuan. Bila tak ada anak lelaki, harta pusaka dia tu pergi ke adik-beradik. Ni nak cerita, pergi ke adik-beradik 4 bulan tangguh. Sebab apa? Sebab kata dalam iddah tak boleh urus pusaka, tak urus lagi, tunggu habis iddah. Boleh jadi tak tuan-tuan? Tak mustahil adik-beradik yang berhak tu meninggal. Bila adik-beradik yang berhak tu meninggal, bahagian adik-beradik tu pergi ke mana? Pergi ke anak-anak dia, waris-waris dia. Kita jumpa banyak kes, tuan-tuan, semasa harta pergi ke adik-beradik, adik-beradik tak tuntut. Adik-beradik dia tak apa, saya tak nak bahagian saya bagi kepada isteri si mati. Adik-beradik bagus, tak tuntut. Tapi oleh kerana pusaka tak urus, proses tak dibuat, ada adik-beradik meninggal, dia pergi ke anak-anak tu, anak-anak tuntut. Itu antara kesan dia. Boleh faham tak? Ni saya nak masukkan, tuan-tuan, bila kita bincang pasal faraid, kita tak nak berlaku salah faham macam ni. Isteri ni dia dah pergi mahkamah, sebenarnya nak sebut ni, tuan-tuan. Dia dah pergi mahkamah syariah, kan? Dia pergi mahkamah, mahkamah suruh cari ni. Betul lah mahkamah suruh cari, sebab dia ni anak-anak ni dia waris kepada yang ni pula waris kepada yang ni waris kepada yang ni. Tu nampak? 1, 2, 3 dia punya lapis dia. Ni mujur anak-anak ni hidup belaka lagi. Jadi bila mahkamah suruh cari, dia jadi confused. Isteri ni, tuan-tuan, dia confused. Dia kata pasal apa pula harta arwah suami dia pergi jauh sampai ke sana tu? Tu dia mari mikir, tuan-tuan. Pasal apa jauh pergi ke sana pun? Dia pun tak pernah kenal ni. Sebab ni anak pak tiri suami dia. Mungkin suami dia pun tak pernah kenal. Tapi dia tanya, kenapa? Bila saya usul, saya tanya, saya cek balik, saya kata betul. Sebab ini dah jadi berlapis. Di sini dah jadi 3 lapis, tuan-tuan. Ini baru 3 lapis. Pengalaman saya di Perlis 14 lapis, tuan-tuan. Pengalaman tim saya di Kedah, seorang lawyer syar'i, tuan-tuan, 49 lapis. Kan? 49 lapis, tuan-tuan. Dia punya kira-kira tu, kalau luas surau kita ni rasa tak lepas kertas dia. Kena buka pintu sliding tu keluar balik. Harus tepi jalan tu, sambung dia punya kertas kira-kira tu. Panjangnya, tuan-tuan, tunjuk kira-kira tu. Ni benda yang wujud dalam negara kita. Akibat apa, tuan-tuan? Orang nampak faraid ni hanya semata-mata bahagian, agihan. So kita kena tukar, tuan-tuan, mindset orang kita. Dia nampak faraid ni ilmu lepas mati. Kita nak kena tarik orang supaya apa, tuan-tuan, faham faraid semasa kita masih hidup. Kalau bukan untuk kita pun, tapi memang untuk kita lah, tuan-tuan. Tapi kita nak tahu juga untuk orang lain. Setidak-tidaknya kita boleh kongsi ilmu yang kita dengar ni kepada orang lain. Tuan-tuan sekalian, belajar hukum ataupun belajar ilmu faraid ni, hukumnya fardu kifayah. Ya, belajar ni fardu kifayah. Bila kita membicarakan soal hukum faraid, belajar fardu kifayah. Jadi, tuan-tuan, kalau kita sebut fardu kifayah ni sama dengan urus jenazah, sama dengan solat jemaah. Dalam qaryah kita ni kalau tak ada orang urus jenazah, so apa kesan kepada orang lain? Berdosa kan? Kalau dalam qaryah kita tak ada orang sembahyang berjemaah, kalau tak ada lah, alhamdulillah ada, apa kesan kepada orang lain? Berdosa, betul tak? Sama juga, tuan-tuan, dalam qaryah kita, daerah kita contohnya, negeri kita contohnya, tak ada orang belajar ilmu faraid, so apa dia punya kesan dia? Itu fardu kifayah. Jadi bila kita sebut fardu kifayah, surah Gong 5 ni berapa kali dah kuliah faraid sebelum daripada hak ni? Berapa kali dah? Jangan termasuk malam ni, tuan-tuan. Hak tak masuk malam ni. Tak ada lagi. Maknanya baru kali pertama. Allah. Baru pukul 7.45, pukul 12 kita berhenti malam ni. Nak cover, tuan-tuan. Nak cover fardu kifayah selama ni. Tak pernah dengar faraid, tuan-tuan. Ada orang kata kita dengar juga radio. Alhamdulillah, radio Malaysia Terengganu ada Haji Wan Halim, itu guru kita. Kan? Ada, kan? TV pun ada sikit sebanyak. Kan? Tapi Terengganu lah, negeri lain pula. Jadi, tuan-tuan, kita nak sebut, tuan-tuan, soal fardu kifayah ni sebenarnya tak capai pun lagi. Kan?
Jadi kalau tuan-tuan jawab malam ni baru dengar kali pertama, dan mungkin tuan-tuan rasa tak pelik lah, sebab surga masjid ada kot. Minta maaf tuan-tuan, saya di Kemaman ni kita dah masuk berapa banyak masjid, jawapannya sama macam tuan-tuan jawab, serupa je sebenarnya. Bila tanya berapa kali, baru malam ni kali pertama. So macam mana kita nak lengkapkan kewajipan fardu kifayah dari segi belajar ni? So kalau belajar ni tak ada orang belajar, kan, macam mana ilmu ni nak tersebar? Macam mana kita nak betulkan salah faham yang banyak berlaku dalam masyarakat? Paling tidak tuan-tuan, basic-basic kita kena tahu, asas kita kena tahu. Dan sebenarnya topik ni luas. Okey, itu belajar. Bagaimana pula tuan-tuan kalau seseorang tu meninggal dunia, tak kiralah siapa tuan-tuan meninggal, dia meninggalkan harta dia tu dipanggil harta pusaka. Bila dia mati tuan-tuan, harta dia tu jadi harta pusaka. Harta pusaka ni tuan-tuan, dia tertakluk kepada hukum faraid. Dan hukum faraid ni hukum Allah. Allah sebut hukumnya dalam Al-Quran. Maka kewajipan atas waris mengurus harta pusaka si mati itu sampai selesai, hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah tuan-tuan. Ataupun bukan wajib atas orang hak belajar je. Mu belajar, mu wajib ikut faraid. Aku dak belajar, dak wajib. Dak tuan-tuan. Hak belajar, hak dak belajar pun tuan-tuan, wajib mengurus harta pusaka si mati, hukumnya fardu ain. So apa maksud fardu ain? Wajib letak hukum faraid di hadapan. Wajib letak hukum Allah ini di hadapan. Sebab tu saya nak sebut awal-awal, berjaga-jaga bagi orang yang bersetuju untuk membahagikan harta pusaka si mati secara sama rata. Ada orang tanya saya, Ustaz, ayah meninggal, mak meninggal, ada tinggal harta, kami anak-anak laki puang setuju nak bagi harta saka mak ayah ni sama rata, kami tak boleh ikut faraid. Saya jawab, tak boleh. Tak setuju dah Ustaz. Dia kata setuju dah, semua setuju. Tanya hak laki hak puang setuju belaka. Hak puan tak payah tanya, dah apa sebenarnya? Hak puan tak payah tanya tuan-tuan. Bagi sama rata ni hak puan tak payah tanya. Dia memang dulu-dulu lagi dia tak dalam kepala dia, oh ayah mati sama rata. Awal-awal lagi tak payah tanya dia setuju ke tak. Dah setuju tak kakak bagi sama rata? Tak tanya tak apa. Kalau kita tanya tiba-tiba dia kata tak setuju, pelik. Dah kakak setuju dah nak bagi sama rata saka ayah ni, kakak tak boleh bagi sama rata dah, kakak nak ikut hukum faraid. Tu kakak pelik sikit tuan-tuan. Tak pernah jumpa lagi dalam sejarah bagi pusaka ni gitu. Tapi kalau dia sebut gitu tak apa lah. Nak sebut tuan-tuan, ada waris tanya setuju belaka, tak mahu ikut faraid Ustaz, boleh tak? Saya jawab tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab faraid itu hukum, faraid itu fardu ain, faraid itu ketetapan Allah. Allah sebut dalam surah An-Nisa akhir ayat 7, nasiban mafruḍa, kewajipan daripada Allah. Dan ulama kata mengurus pusaka wajib fardu ain. So siapa yang kata tak boleh ikut faraid, tak boleh, walaupun dia setuju untuk bagi sama rata. Apa maksudnya tuan-tuan? Biar saya jawab tu tuan-tuan. Kita tunjuk contoh. Saya nak follow buku saya ni tuan-tuan, satu persatu malam ni memang panjang lah. Tadi gurau je sampai pukul 12 tu tuan-tuan, jangan bimbang lah. Saya letih, saya berhenti lah, sebab esok ada program lagi separuh hari. Baik tuan-tuan, saya nak rangkum je, sebab buku saya ni saya kuliah sebulan sekali tuan-tuan, setahun tak habis kan. Semuka surat satu malam kuliah kan, nak habis tuan-tuan. Sebab kita cakap bab faraid ni tuan-tuan, kita tak boleh sentuh teori je. Setakat nak khabar isteri satu pelapang kepala mayat, ayah satu penang, mak satu penang, anak lelaki 2, anak puasa, ramai orang boleh cerita tuan-tuan. Tapi kalau tanya pasal teknikal, proses, prosedur tuan-tuan, jawapannya dia memerlukan kepada pengalaman, dia memerlukan kepada ilmu yang kita duduk di lapangan tuan-tuan, baru kita boleh jawab. Ni belum cerita hak berlapis lagi, belum cerita berlapis lagi. Okey, jadi tuan-tuan nak sebut macam mana kita nak memahami fardu ain tadi. So saya bagi contoh. Katakanlah kita ambil masalah basic je, tak payah pergi hak jauh-jauh lagi. Pekat awal ni kita cerita isteri meninggal, suami meninggal tak, kita tukarlah pula. Sebab kita duk cerita suami meninggal, orang lelaki dia tak sedap hati juga. Dia kata, Ustaz, bila isteri nak mati ya? Okey, isteri meninggal. Contoh isteri pula meninggal ada suami dan ada anak. Sini anak dia puang, kita ambil seorang dah dulu.
Anak dia puang seorang. Okey. Kemudian isteri yang meninggal ni ada mak. Tapi ayah dia mati dah. Ayah dia mati dulu. Boleh nampak catat dia? Okey, ni kira waris dekat dia. Kita ambil hak dekat ni dulu tuan-tuan. Ambil hak dekat. Okey, dari segi teorinya, bahagiannya yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, suami dapat berapa? Berapa suami dapat? Dah apa, dah jawab pun dah apa, dah susah tuan-tuan. Baru dengar malam ni kuliah faraid. Macam mana nak jawab? Dah pelik. 1/4. Hak boleh jawab tu mungkin dengar daripada kat lain, tak apa lah. Tapi maksudnya malam ni baru dengar tuan. Jadi kalau tanya tak jawab, dah sama malu lah. Biasa tu kan? Suami 1/4, isteri mati, ada anak, suami 1/4. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 12. Okey, mak dia 1/6 macam tadi ya, sebab dia ada anak. Dan dia ada anak puan seorang. Anak puan seorang dapat berapa? 1/2. 1/2 anak puan boleh. Jadi tuan-tuan, sini kalau kita tengok, kalau kita belajar dari segi kira-kira sebenar kan, dia adalah sifir-sifir dia. Okey, jadi kita ambil contoh, kita bagi contoh duit lah. Sebab harta saka ni tuan-tuan, hak mudah bagi duit. Tanah, rumah, kereta, harta-harta lain tuan-tuan, dia memerlukan untuk kita fokus betul-betul macam mana cara terbaik untuk buat agihan. Sebab tuan-tuan, banyak kita tengok tuan-tuan, orang mati tinggal tanah, kerja dia sumbat masuk nama je, masuk nama. Akhir tanah tu lock saja je tuan-tuan. Ni saya ni duk mikir ni tuan-tuan, nak bantu satu kes tanah pusaka di Kija kan. Baru ni kita program di Dun Kija tuan-tuan. Saya ni dalam jelajah Dun ke Dun, esok Dun Bukit Besi kan, nak bagi kefahaman faraid kepada masyarakat dalam negeri Terengganu ni tuan-tuan. Kita buat satu projek tuan-tuan dengan kerajaan negeri. Saya buat submit kertas kerja kepada Esko Dakwah untuk bersetuju untuk kita turun ke Dun-Dun, minta dia orang turunkan bajet. Ni kita dah bergerak Dun ke Dun, Dun Kija habis dah. Dun air putih dulu sekali, Dun Cuka kedua. Dah siapa dak ke tuan-tuan masa buat Dun Cuka? Ada dak sini siapa turun orang Dun Cuka di MPK? Tak ada. Tak tahu lah, tak boleh komen lah, dah tak ada. Tak siapa maklumat ke mana tak tahulah, tapi ataupun mungkin siapa maklumat. Faraid biarlah, lambat lagi nak mati. Kan? Kadang ada orang rasa gitu. Kan? Faraid biarlah, harta tak banyak. Dia akan rasa gitu tuan-tuan. Jadi sebenarnya dia bukan soal lambat mati, harta sikit ataupun banyak. Semua orang kena tahu asas-asas kepada faraid sekarang ni tuan-tuan. Jadi nak sebutnya, kita bagi contoh pitih lah. Kita nak buat banyak mana pitih ni? Kita buat banyak sikit lah tuan. 12,000 duit simpanan 12,000 tuan-tuan. Barang je simpanan 12,000 tuan. Learning kita duk tengok orang simpan duit ratus-ratus ribu. Kita ambil hak 12,000 ni, simpan rumah lah senang. Okey. Nang 1/6 daripada 12,000 berapa? 2,000 kan? Betul tak? Dapur ramai matematik sikit matematik simple je. 1/4 daripada 12,000 3,000. Betul? Okey, 1/2 daripada 12,000 6,000. Jumlah semua 6 campur 3 9. 9 campur 2 11. Ada baki tak? Ada baki berapa lagi? 1,000 je. Kita kata je 1,000 je. 1,000 ni tuan-tuan nak sebut, kalau mak ambil, mak makan haram. Kalau suami ambil, suami makan haram. Kalau anak puang ambil, anak puang makan haram. Tiga-tiga ambil, tiga-tiga berkongsi makan haram. Na'udzubillah. Biar kita clear ni. Sebab tu bukan hak dia. Nampak tak? Siapa dapat 1,000 ni? Kita nak cari siapa? Kalau dalam situasi ni tak ada ayah, ada mak, ada suami, ada anak puang, 1,000 ni tuan-tuan, kita kena cari adik-beradik dia. Cari adik-beradik. Sebab dia tak pernah ada anak lelaki, ayah pun mati dulu, toki pun tak ada. Kita kena cari adik-beradik si mati. Kita katalah adik-beradik dia ada seorang lelaki, adik-beradik semak sepok. Adik-beradik ni banyak jenis tuan-tuan. Dia ada 3 jenis. Adik-beradik dia ada semak sepok, dia ada sepok, dia ada semak.
Tu bahasa kita lah. Standard dia seibu sebapa, sebapa dan seibu. Masalahnya tuan-tuan, bila kita sebut adik-beradik seibu, ramai orang duk kata adik-beradik tiri. Ini menimbulkan masalah lain pula. Sebab duk pegang tiri tu, ditanya orang kata oh tiri tak boleh, akhir tak beri tuan-tuan. Sedangkan adik-beradik seibu ni ada hukum dia dalam Al-Quran, Allah sebut. Tu sesa nak bincang tuan-tuan. Okey, kita tengok sini tuan-tuan. Saya nak ambil contoh simple ni. Sekarang 1000 ni adik-beradik ni lah yang berhak. Ni hukum, ini ketetapan Allah Ta'ala. Okey, so tuan-tuan, apa yang saya nak sebut, faraid wajib fardu ain, sekiranya dia ni meninggal, wajib kepada 4 orang ni tahu dulu hak masing-masing yang telah ditentukan, diwajibkan oleh Allah. Wajib tahu dulu, itu fardu ain. Wajib tahu tuan-tuan. Jadi kalau katakanlah 4 orang ni tak tahu benda pasal faraid, tanya orang pun ada orang tak boleh cerita, nak jawab pun kokak-kokak orang nak cerita tuan-tuan, tak dapat jawapan, akhirnya putus. Kita bagi sama rata, itu tidak mengikut hukum Allah. Sebab apa nak bagi sama rata tuan-tuan? Wajib tahu ni dulu. Dan ramai kita jumpa tuan-tuan, bagi saka tuan-tuan, bagi sama banyak. Ayah mati, mak kata bagi suruh ikut mak mak suruh bagi sama banyak belaka, ikut mak. Sebab hormat ke mak, ikut mak. Kan, kadang-kadang hak lelaki dia senyak je, kalau boleh nak lebih, dengar orang kata 2 bahagian, tak tahu banyak mana 2 bahagian. Tapi dah mak kata suruh bagi sama rata, ikut mak kalau dah ikut mak kan dosa. Ni benda-benda hak salah, kita kena betul tuan-tuan. Kalau mak mati pula, ayah pula kata ikut ayah belaka. Ayah guna kuasa veto. Banyak kes tuan-tuan. Ayah guna kuasa veto, ikut ayah. Adik puang seorang, kita win lebih sebab dia puang. Sedap ayah buat keputusan sendiri, bawa hukum sendiri pula ayah. Awal-awal ayah langgar perintah Allah tuan-tuan. Naudzubillah. Tapi ni berlaku tuan-tuan. Jadinya bila masing-masing guna akal kepala sendiri, logik sendiri buat keputusan, langgar perintah Allah Ta'ala, bagi tuan-tuan, bagi ikut mak suruh, ayah suruh, bagi sama rata. Masalahnya tuan-tuan, bila dia dengar pasal faraid ni, dengar gini lah, kita mari kuliah, rupanya bahagian kita banyak dah hari tu kita bagi sama rata, nak faraid semula lah. Ramai orang minta balik tuan-tuan faraid. Ramai waris, terutama lelaki, puang tak minta dah. Bab puang kalau bagi sama rata, bahagian dia jadi lebih kan. Tapi hak lelaki dia dengar bahagian dia 2 bahagian, dia mari tanya, ustaz kita nak minta balik ustaz, bahagian kita faraid. Bapa dah dulu masa bagi dulu kita tak tahu pun pasal faraid ni. Dah tu yang mau bagi sama rata, dah ikut mak suruh, ayah suruh. Tuan-tuan, sini hak kita nak kena betul balik. Dan kita melihat tuan-tuan, benda ni berlaku tuan-tuan, dan kita boleh katakan kepatuhan kepada syariah tu tak berlaku. Yang ni yang kita takut. Sebab tu saya pun bimbang juga cakap bab faraid ni tuan-tuan, jadi orang marah. Orang marah sebab apa? Dulu kita bagi sama rata, tak tahu pasal faraid, mari ustaz ni cakap bab faraid, hak lelaki kata oh bahagian aku banyak, minta balik. Hak puan marah. Jadi marah ke kita balik. Tak kena juga. Okey, nak sebut tuan-tuan, ni yang kata fardu ain. Jadi nak bagi sama banyak tuan-tuan boleh, tetapi wajib tahu dulu ni. Suami tahu 3000 bahagian dia. Learning tuan-tuan, tak boleh tahu angka je. Kalau setakat tahu 1/4, 1/6, 1/2, ramai orang tak tahu pun 1/2 tu banyak mana. Dia tanya balik, 1/4 tu banyak mana. Sebab tu tuan-tuan, CJ faraid yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah, dia keluar hanya angka. Dia keluar dalam bentuk angka sahaja. Dia tidak menceritakan tentang jumlah. Faham tak cerita jumlah. Sebab tu bila dapat CJ faraid, dia tengok angka, dia pening, dia tak faham. Dia kena cari juga orang tolong cerita daripada angka tu berapa jumlah duit yang dapat. Sebagai contoh, saya tunjuk contoh pada tuan-tuan. Malah kita tengok contoh pun tak apa. Ni saya nak share pada tuan-tuan. Ni pengalaman bila orang minta bantu kan, dalam isu-isu pusaka ni. Ada satu kes tuan-tuan, ni saya kongsi sikit. Ni saya share, saya kongsi ya. Ni cerita dia duit KWSP. Walaupun pembahagian ni saya buat lakaran je tuan-tuan ni kan. Pembahagian ni yang sebenarnya lain. Okey, saya buat lakaran je. Okey,
waris ni yang meninggal ni suami, dia ada isteri seorang, dia ada anak lelaki 4 orang. Benarnya mudah je bahagian pusaka dia, sebab anak lelaki ni dia tak ada dah 2-1 sini, sebab lelaki belaka. Bila lelaki belaka sama banyak. Tetapi kalau pergi tuntut, bukan nak kata mahkamah tu silap tak, tapi saya nak khabar tuan-tuan, orang kalau tengok angka saja, angka tu dia tak faham. Kalau pergi ke mahkamah syariah tuan-tuan, mohon CJ faraid, dia akan keluar angka ni. Setakat tu je, habis situ je. Dia sebut nama isteri nama benda, nombor IC, anak lelaki nama benda, hak dua nama benda, dia sebut. Dan dia akan tunjuk angka ni. Kemudian dapat kertas keping. Tengok angka tu, pitih tu baik contoh kata kedai SP tu ada penama buat keluar duit tu beratus-ratus ribu contohnya. Nak bagi pitih tu, tengok pada angka ni ada yang gelak gambar. Ni angka basic je. Kalau main angka-angka hot lagi besar tuan-tuan, main ribu, ratus ribu, juta pun ada tuan-tuan. Jadi payah. Jadi saya ambil pendekatan, bagi saya lah, kalau orang bertanya, saya bagi lengkap. Saya tanya duit banyak mana. Ada orang waris ni dia tanya, ustaz, boleh tak tolong tunjuk suami saya meninggal, bahagian saya anak-anak ni banyak mana, berapa? Saya kata, amda nak bagi ni pitih simpan bank. Okey, boleh khabar tak pitih tu banyak mana? Kalau nak tanya saya, kalau tanya reka-reka, saya tak mahu khabar. Khabar pitih tu banyak mana? Sebab nak dapat jawapan betul, khabar pitih 1,000 ke 10,000 ke 100,000, khabar kita akan tunjuk gini tuan-tuan. Tu dapat kertas ni sekeping, siap saing ni kan, balik bagi lah. Kalau percaya ke kita tuan-tuan. Kalau tak percaya juga, pergi mahkamah Tapi mahkamah dia tak ada tunjuk ni. Kita bukan nak lawan mahkamah, dok tuan-tuan, jangan salah faham. Tapi nak sebutnya, orang kita setakat tengok angka ni tak jelas. Ini baru cerita ni. Okey, saya tunjuk selagi tuan-tuan. Oh, minta maaf, saya silap. Anak puang. Oh ya. Anak puang. Okey. Kita sedap kita tulis salah. Ni sebab buat rangka saja. Ni anak puang ni. Silap ni. Sebab tu 1/8 juga. Tu minta maaf sedap sangat cerita. Anak puang. Itu bagus tu. Nampak pitih tu nampak selalu. Dia nampak pitih, dapat apa pula anak lelaki boleh 16,000 rasa lalu tu kan. Orang kita faraid gitulah. Bila bagi pitih tu tengok sikit pada orang lain, jom mari tanya betul lah tu. Okey, selagi kita tunjuk hot ni hot ni cerita pasal kereta je. Ini saya buat, kita bantu kereta sutir tuan-tuan. Kereta sebutir ni pengurusan dia melalui amanah raya. Itu proses dia. Kalau duk bawa kereta tu pergi mari tuan-tuan, lepas ni nak sambung road tax 3-4 tahun tak lepas dah. Tu kadang-kadang waris tu dia duk pakai kereta tu pergi mari bawa kereta, lepas 4-5 tahun nak sambung road tax tak lepas. Masa tu baru dia nak urus pusaka. Masa dia nak urus tu boleh jadi ada dah hak mati dalam kalangan waris. Ni tuan-tuan masa dia meninggal ada isteri, ada anak lelaki 2 orang, anak puan 3 orang. Ni pembahagian faraid hak awal. Macam tadi juga 1/8, 2/8, 2/8, 1/1/8. Hak ni hak awal. Tapi masa benda ni berlaku tuan-tuan, urusan kereta tak dibuat, hak ni mati, seorang puang mati. Lepas tu tinggal suami, tinggal anak lelaki puang, lelaki 5, puang seorang. Kereta harga 6,570. Urus pusaka kereta ni gerang boleh masuk nama ramai tak? Tak masuk nama ramai, masuk nama seorang lah. Setuju boh nama seorang, abang seorang terima kereta. Tapi abang wajib bayar sebab waris-waris menuntut. Jangan terima kereta buat senyak je. Lepas tu dah kereta nama aku, hak aku lah. Tak, dia urus kereta tu pusaka, waris menuntut wajib bayar. Saya tanya mana? Waris menuntut hak. So kita tunjuk tuan-tuan. Kalau nak tengok angka dalam CJ faraid ni, hak dia tubik. Tu dia tubik tu. Kita sekali tengok nombor tuan-tuan, kita pun pening. Mari mana 352 tu? 352 tu mari mana? Tak payah tanya tuan-tuan. Kalau tanya panjang cerita. Berat ngaji faraid. Kalau tuan-tuan tanya saya 352 tu mari mana, faraid akan jadi berat. Kita tak mau cerita hak tu. Hak tu bagi orang nak belajar, orang nak mahir betul.
Orang nak jadi pendakwah, nak jadi da'i, nak jadi profesional, kita boleh buat latihan tu. Setakat nak mari dengar kuliah surah Sejid ni, kita nak cover konsep je. Hak ni tuan-tuan. Tapi bila tengok angka ni tuan-tuan, tengok nombor saja, lepas tu benda nombor tu tak tahu benda. Kita terjemahkan nombor tu, ni hasil dia. Ni daripada duit nilai kereta 6,570, inilah bahagian setiap orang. Isteri dapat 821.25 sen. Anak lelaki, anak puang, hak puang hak mati tu suami dia dapat berapa, anak-anak dia lelaki puang dapat berapa. Anak puang dapat RM55.99. Tanya dia nak ke tak? Dia kata dia nak, wajib beri. Kalau dia kata dia tak ambuh, ni kata faraid wajib tahu. Tu kata fardu ain, tapi tak semestinya dia terima. Anak puan kata Allah dak padang RM55, kurang 1 sen, kurang 0.1 sen, kurang 1 sen, nak cukup ke 60 ya. Dia tak ambuh dah tak ambuh, nak bagi ke siapa? Nak bagi ke ayah contoh ni. Ayah terima tambah bagi ke ayah sebab kasih sayang dia kepada ayah. Itu pun faraid. Tapi anak ni dia nak lepas ke ayah, dia wajib tahu dulu bahagian ni. Jangan ayah ni paksa anak ni bahagian anak-anak ni bagi ke ayah belaka dulu. Paksa anak, tak boleh tuan-tuan. Anak wajib tahu siap orang berapa. Hak lelaki ni siap orang 100 belah. Ada berapa lelaki? Ada 5 orang lelaki. Setiap orang wajib tahu. Kemudian tanya seorang-seorang. 1, 2, 3, 4, 5 tanya. Dalam 5 orang tu semua setuju beri ke ayah, ada seorang tak setuju, wajib bagi bahagian faraid dia. Sebab itu hak dia. Dan hak dia tu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan, biasa kita dalam bagi pusaka ni, ramai-ramai setuju nak beri ke ayah mak, seorang tak setuju, biasa seorang tu kena marah. Seorang tu hak boleh sakit, hak nak kena pulaunya, hak tu seorang kan? Hak tu yang dituduh tamak lah, tak sayang ke ayah, tak sayang ke mak lah tuan-tuan. Ni kita kena betulkan tuan-tuan. Yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, ayat-ayat gini tuan-tuan, nak kena betulkan balik. Okey, ni konsep yang saya nak sebut. Baik tuan-tuan, ni nak cerita isu mukadimah baru ni. Allah, baru satu slide. Okey. Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut pasal faraid, saya suka sentuh tentang faraid ni dalam visi saya tuan-tuan. Kita nak bercakap soal ruh. Soal ruh ilmu faraid. Sebab faraid ni kebanyakan orang bercakap soal hak. Kita nak membicarakan soal ruh. Dalam ruh ilmu faraid ni tuan-tuan, dia ada macam-macam unsur-unsur yang baik, konsep-konsep yang baik. Ada kasih sayang, ada pengorbanan, ada macam-macam tuan-tuan. Ada hadiah, ada tolak ansur, ada muafakat. Yang ni yang kita nak tarbiyah masyarakat. Sebab tuan-tuan, kalau kita membicarakan soal hak yang boleh bahagi betul-betul ikut bahagian masing-masing, hak kita tunjuk tadi pitih, boleh bagi tuan-tuan. Kalau si mati tinggal duit 10 riyal, isteri pala mayat 1 pelapang, boleh beri lagi ke isteri RM1.25. Nampak tak? Tetapi tuan-tuan nak cerita, kalau si mati tinggal tanah sekeping, lok bangunan, tanah tu contoh dalam Bandar Kemamang, luasnya 400 meter persegi, boleh buat rumah sebutir, walaupun harga mungkin mahal 200,000. Tapi tuan-tuan logik tak, dalam gerang 400 meter persegi itu masuk nama sampai 30-40 orang. Logik tak? Tapi hak tu duk berlaku. Masuk nama sampai ke 40 orang tuan-tuan. Tanah satu lot, macam lot surau kita ni, kalau buat rumah sebesar ni je lah. Tapi dalam gerang ada 40 nama. Sebab apa jadi ke 40 nama? Mati, waris pergi tuntut. Mati seorang, waris pergi tuntut. Mula-mula tu mungkin ada dalam berapa nama je. Mati seorang, anak dia pula pergi tuntut. Pergi tuntut, jabat terekah. Benda ke mana? Kita putus ikut faraid lah. Pakat tuntut faraid belaka. Jadi faraid masuk nama. Masuk nama. Sudahnya ada 40 nama. Lepas tu, duk nengung tengok gerang tu je lah. Dah boleh buat benda satu tuan-tuan. Boleh buat rumah tak? Tak boleh. Lepas tu baru dia mari idea dia. Oh, banyak sangat nama ni, dah lewat benda kok. Lot sini rugi, kita jual. Nak jual tuan-tuan, bila ada 40 nama, tuan-tuan tahu benda cabaran dia. Dalam 40 nama tu macam-macam cerita. Macam-macam cerita. Saya tunjuk tuan-tuan pengalaman di Kemamang ni. Kita duk bantu satu tanah ni tuan-tuan, duk tengah mikir ni. Dia kata Kija tadi, dia tanah ada 4 gerang. 4 gerang tu tuan-tuan sama belaka, bukan sama luas.
isi dalam gerang tu sama. Ada 27 nama dalam setiap geran. 27 nama. 27 nama ni tuan-tuan, daripada tuang asal mungkin 2-3 orang. Mati tuang asal, turun ke waris. Mati waris, turun. Dalam 27 nama ni tuan-tuan, 1 sampai ke 27 ni, tafsir ni tuan-tuan, 7 mati. Saya baru dapat ni, dia tengah duk susun ni. Kan waris telefon tadi, ustaz macam mana ni nak urus ni? Tak apa, bagi masa sikit. Dia orang kerja nak jual, nak buat bitih dah ni. Dah tak lewat benda dah. Dah sumbat masuk 27 nama tuan-tuan. Nampak benda? Tanah bukan sama luas, hak luar-luar, hak kecil-kecil lah. Tapi pak gerang tu super. Tak ada beza sikit lalu tuan-tuan. Maknanya dia orang susung tu macam comel je. Pak gerang tu 27 nama, atur betul-betul. Nampak comel gaya atur tuan-tuan. Tapi ni tanah tu memang tak buat benda. Terbiar. Nak buat benda tuan-tuan, tanah kecil sampai 27 nama. Kalau seorang pergi buat, orang lain marah pula. Silat-silat 27 nama tuan-tuan, ada orang dalam tu kita tak kenal. 27 mati. Saya kata 7 yang mati ni kena urus pusaka dia. Kena cari waris-waris kepada 7 yang mati ni. Tak tahu lagi waris siapa ni. Mungkin waris dia pun mati juga. Berlapis-lapis lah pula tuan-tuan. Okey, dalam ni tuan-tuan ada 4 nama dipegang amanah, pemegang amanah. Sebab masa dia terima tanah dulu, dia bawa homor. Kena buka balik fail ni, buang dulu pemegang amanah, batal dulu. Ada satu nama ni tuan-tuan, dalam ni dia ada tulis gini. Pernah tengok tak? Dalam gerang ada tulis gini. Biasa I lah, tarikah. Contoh ada nama ujung sini, nama mamak. Mamak tarikah mamak. Ada dalam gerang ni tulis. Tahu tak cerita tarikah mamak ni? Macam mana tubik tarikah ni? Cerita dia, masa urus pusaka ni mamak mati. Masa urus pusaka tu mamak mati. Sepatutnya dalam kaedah pengurusan kena cari waris mamak, tapi tak jumpa cari. Ni tuan-tuan, mungkin mamak ni mati lama dah, ataupun ada setengah waris tak mau kerjasama. Ni pun ada penyakit dia tuan-tuan. Kita pernah terlibat dengan gini tuan-tuan. Waris tak mau kerjasama, minta IC tak mau beri, mari cara tak mau beri, minta surat setuju tak mau sign, tak mau beri kan, keras kepala ni dalam ramai-ramai. Maka oleh kerana waris dia tak jumpa cari ataupun tak mau kerjasama, harta mamak hak jadi saka ni dia buh nama tarikah. Jadi kalau kita nak buka balik tarikah ni, maknanya ulang kerja hak dulu, cari pula waris mamak tu pula. Kalau dia beri kerjasama okey, kalau dia buat keras kepala pula tuan-tuan, sakok sini pula. Lepas tu hak lain-lain tu tak tahu cerita lagi ni, baki tu duduk mana orangnya, walaupun masih hidup tak tahu cerita lagi. Tuan-tuan, ni cabaran 27 nama. Macam mana cerita hak lagi banyak nama tuan-tuan. Sebab apa jadi gini? Sebab apa sumbat-sumbat masuk nama ramai, akhirnya tanah tu tak lewat benda-benda tuan-tuan. Sebabnya orang duk nampak faraid ni terima. Faham maksud saya? Faraid ni bagi. Faraid ni bagi, faraid ni terima. Kan? Bila tinggal harta, aku ada hak, terima. Semua nampak hak tuan-tuan. Sedangkan dia tak baca hak ni, hak faraid ni tidak bermaksud ada tanah masuk nama waris. Tak. Faraid ni dia memberi banyak maksud. Ini yang saya nak tafsirkan ruh ni tuan-tuan. Ni. Mana dah? Dia memberi banyak maksud. Okey. Saya nak tunjuk sini tuan-tuan. Okey, biar kita jelas tentang masuk ruh di sini. Okey. Minta maaf ni dah banyak coteng dah ni. Wabah dulu lah. Okey. Okey, saya nak kaitkan dengan ruh ni tuan-tuan dari segi hukum. Kita bincang ni tuan-tuan. Tadi saya dah sebut tadi, hukum belajar faraid ni fardu kifayah. Tu hukum kita belajar. Sekejap kita padam dulu. Okey. Hukum belajar fardu kifayah. Hukum melaksanakan ilmu faraid atas harta pusaka si mati, hukumnya fardu ain. Masuk fardu ain ni kita tak boleh tolak hukum faraid. Kita tak boleh kata nak bagi harta pusaka, boleh je bagi sama rata. Kita boleh muafakat. Dak apa dak ikut faraid. Faraid ni kita kena ikut bila balah. Dia mari ayat tu. Sebab tu bila ada yang kata nak bagi sama rata tak mau ikut hukum faraid, ada orang kata boleh sebab mu setuju nak bagi sama rata. Tuan-tuan, pada saya
Tak boleh. Sebab kita kena berpegang apa yang ulama sebut, mengurus harta pusaka mengikut hukum faraid, dia adalah fardu ain. So fardu ain ni ketetapan daripada Allah Ta'ala. Dalil dia tuan-tuan, kita buka surah An-Nisa, ayat, beberapa ayat dalam surah An-Nisa ada Allah sebut. Kita tengok satu-satu. Antaranya dalam ayat 7 surah An-Nisa, akhir ayat 7, kita ambil akhir ayat 7, Allah sebut nasiban mafruḍa, iaitu bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah. Awal ayat sebelah Allah sebut yusikumullahu fi auladikum, Allah perintahkan kamu dalam pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Itu perintah tu wajib. Kemudian Allah sebut dalam akhir ayat sebelah, bila Allah bagi bahagian anak, bahagian ayah mak, Allah kata faridatan minallah, kewajipan daripada Allah. Tu Allah sebut dalam ayat 12 wasiyatan minallah, akhir ayat, ketetapan, kewajipan daripada Allah. Allah sebut dalam ayat 13 tuan-tuan, Allah kata apa? Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Hukum faraid ni, pembahagian harta pusaka, lelaki sekian, perempuan sekian, hukum-hukum berkait dengan bayar hutang, berkait dengan wasiat, adalah hududullah, batas syariat Allah. Siapa patuh, siapa ikut, maka baginya syurga. Allah sebut dalam ayat 14, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa langgar, siapa tak patuh, siapa kata faraid ni tak wajib, maka Allah bagi balasan apa? Allah masukkan dia ke dalam neraka, baginya azab yang amat pedih. Ni Allah sebut tuan-tuan susunan ayat. Dan dalam ayat 176, last ayat terakhir surah An-Nisa, Allah sebut akhir ayat yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah cerita bahagian adik-beradik tuan-tuan. Nak sebut adik-beradik ni sampai masa dia ada bahagian pusaka daripada harta peninggalan abang dia ke kakak dia yang meninggal, adik-beradik ada bahagian. Allah kata, Allah jelaskan, Allah terangkan hukum hakam faraid pusaka ni supaya kamu tidak sesat. So tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, jangan kata sesat tu berlaku kepada orang awam. Yang sangat kita takut tuan-tuan, ada jawapan-jawapan yang salah yang menyebabkan berlaku lagi banyak kesesatan dalam memahami hukum faraid ni. Jawab tapi salah tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan banyak. Okey, nanti kita share lah sikit-sikit kalau sempat. Jadi nak sebutnya ketetapan mutlak daripada Allah. Sebab tu wajib tengok kepada hukum dulu. Okey, tuan-tuan tengok nombor 3. Sebarang kaedah pembahagian yang lain. Balik pada tadi, boleh tak kita nak bagi sama rata? Boleh tak kita nak muafakat? Boleh tak kita tak ambuh bahagian kita nak wika adik, wika abang, wika kakak, wika ayah, wika mak, wika orang tu orang ni? Boleh tak saya tak ambuh bahagian saya nak wika masjid ke surau? Jawapannya boleh tuan-tuan. Tapi boleh, jangan kata tak mahu ikut faraid. Ini kita nak khabar. Boleh, tapi jangan kata tak mahu ikut faraid. Oh, kita nak bagi sama rata, kita nak wika mak bahagian kita tak mahu ikut faraid. Yang tu tak boleh. Sebab ayat tak mahu ikut faraid itu menunjukkan langgar perintah Allah. Kita nak suruh orang ni faham tuan-tuan, kita nak bagi sama rata ustaz, tapi kita nak ikut hukum faraid. Macam mana? Kita nak orang faham gitu. Saya nak ikut hukum, tapi saya nak bagi sama rata. Kita nak orang bawa ayat tu lah ni. Jadi kaedahnya tuan-tuan ni, konsepnya apa dia? Takharus tu. Konsep takharus tuan-tuan sejarah dia saya cerita sikit. Sejarah takharus ni berlaku zaman Saidina Uthman bin Affan jadi khalifah. Kes ni berlaku kepada harta pusaka Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Auf ni kita semua tahu, sahabat Nabi yang kaya, paling kaya. Dalam kisah ni tuan-tuan boleh congoklah berapa nilai harta dia dalam ringgit Malaysia. Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan, sebelum dia meninggal, dia sakit. Dia ni ada 4 isteri. Ni pun ada cerita di sebalik ni. Abdul Rahman bin Auf ni ada 4 orang isteri. Masa dia sakit, sebelum dia meninggal, dia ceraikan seorang isteri dia.
Isteri dia ni nama Tumadir, nama isteri dia. Dia ceraikan isteri tu. Cerah. Jadi cerah. Iddah belum habis, Abdul Rahman meninggal. Masih dalam iddah, Abdul Rahman meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, hukum dia, oleh kerana iddah belum tamat, isteri ni berhak terima pusaka. Sebab dia masih lagi isteri, sebab dia masih dalam iddah. Jadi tuan-tuan, hak 4 isteri ni, Abdul Rahman adalah anak dia ni, laki puang. Ramailah anak dia. Okey. Bahagian isteri 4 orang ni berapa? Sini nampak gaya tadi betul dah jawab tadi. 1 pelapang tau. Mari 4 orang dia mikir lalu. Berapa 1 pelapang juga tuan-tuan. 1 pelapang. 1 pelapang bukan untuk seorang. 1 pelapang untuk 4 orang. Berkongsi. Ni orang puang tak apa suka ni. 1 pelapang berkongsi. Ramai orang kata, ingatkan 1 pelapang seorang. Isi dia kata 1 pelapang ni, nombor 2 1 pelapang. Tak. 1 pelapang ni bagi 4 pula. Maknanya setiap isteri akan dapat 1/32. Termasuk orang cerai dah ni. Sebab Abdul Rahman mati, dia masih lagi dalam iddah. Dia berhak 1/32. Maka dibincang pasal harta pusaka Abdul Rahman. Isteri yang telah diceraikan ni, dia menuntut hak dia, sebab dia ada hak. Kalau habis iddah tak ada hak dah. Jadi takdir dia nak dapat juga pusaka ni, dia ada hak. 1/32 ni bahagian dia 83,000 dinar. Balik congok tuan-tuan. Maknanya 1/32 ni 83,000 dinar. Makna bahagian isteri 1 pelapang ni 83 kali 4. 80 kali 4 dah 320 tak? Maknanya 342,000 dinar. Untuk isteri saja. Isteri saja 342,000 dinar. Hak anak ni 7 pelapang. Kali pula lepas tu tuan-tuan tukar ke ringgit Malaysia, tengok berapa bilion harta Abdul Rahman. Dah tu zaman dia lah, zaman learning tak pelik tuan-tuan. Dengar kata 2-3 bilion. Learning orang mati belambak lagi harta. Tak mati pun harta banyak dah tuan-tuan, sampai puluh-puluh bilion. Nak sebut tuan-tuan, dia dapat 83 ni, dia kata benda, dia tak ambuh aset. Dia tak ambuh. Abdul Rahman ni kan orang kaya, aset dia banyak, bisnes, tanah ada, kuda ada, unta ada, simpanan ada. Dia tak ambuh aset-aset tu, dia nak dalam bentuk cash, dalam bentuk nilai. Maksudnya dia tak tolak bahagian, tetapi dia tak ambuh terima dalam bentuk aset. Macam kita lah ni, tuan saya sebut tadi, ada tanah, saya tak ambuh tanah, sebab kalau saya terima pun sepik, nak buat benda. Ni kita nak kata roh, terima tanah sepik. Sebab tu kita ajar lah ni tuan-tuan, bila seseorang tu meninggal, dia tinggal tanah, tengok dulu kadar faraid, berapa luas tanah hak boleh tu. Tengok Allah, tanah sekarang kera, sekarang kera, nampak kera, lepas tanah orang lain selalu dah. Nak buat benda tuan-tuan, terima tanah, hatta nak buat kubur sendiri tak lepas. So apa benda faedah tuan-tuan? Tapi tuan-tuan, ada waris, saya pernah bantu satu kes di Belah Negeri Sembilan tuan-tuan. Anak puang depan saya, dia sebut, Ustaz, bahagian saya, tanah arwah ayah saya ni banyak mana pun, kalau boleh tanam pokok sebatang, saya tetap nak. Tu tuan-tuan, teruk. Memang teruk kalau cara tu. Kalau boleh tanam pokok sebatang, pokok pelang tanam sebatang tuan-tuan, luah mana kat tanah, saya nak bahagian saya tu. Kita tak mahu orang mikir sampai tahap gini tuan-tuan. Ada tanah terima, akhir tanah dah lewat benda. Jadi kita nak orang nampak nilai tu, tanah ayah ni sepik sangat, kalau kita terima pun tak padang. Anak-anak kata, kita tak ambuh bahagian kita, tahu dah bahagian, kita pergi ke mak tanah mak kita pergi ke ayah ataupun ayah mak tak ada, adik kata, kita tak ambuh bahagian kita, kita nak pergi ke kakak kita ada kerja, kita makan gaji, kita pergi ke kakak. Beri tu tuan-tuan, sama ada beri free, pengorbanan roh, ataupun beri kakak bayar sikit ke kita, banyak mana hak setakat kakak ada. Kalau nak kira harga asal, kiralah harga asal tuan-tuan. Ni
apa yang disebut oleh kisah Abdul Rahman bin Auf, isteri dia tuntut, dan benda ni dibawa ke Sayyidina Uthman bin Affan dan dipersetujui oleh Sayyidina Uthman, khalifah pada masa itu, dan juga sahabat-sahabat yang ada. Ini konsep takharus yang saya tunjuk tadi ni. So takharus ni tuan-tuan, bahasa Arab daripada perkataan kharaja. Kharaja ni maknanya keluar. Kharaja maknanya keluar. Jadi tuan-tuan, kita nak tafsirkan makna keluar ni, bahasa mudah dia, keluar ni dia takkan berlaku kecuali selepas kita masuk. Masuk baru boleh keluar. Tuan-tuan tadi kan duduk di luar tadi kan, sebelum mari surah tadi semua daripada luar belaka. Pakat masuk duduk dalam ni semayang, dengar kuliah, lepas ni baru boleh tubik. Betul tak? Hak duduk rumah tu dak masuk dalam ni, dak payah cerita keluar lah. Mu duduk rumah dah keluar benda. Jadi kita hak duduk dalam ruang surau ni, lepas ni baru kita keluar. Itu baru nama keluar. Kita masuk dulu. Apa maksudnya? Wajib duduk dalam ilmu hukum tu dulu. Wajib tahu. Ni ada orang tak, saya tak mau bahagian ustaz, kita nak wira ni. Dah mu tahu tak bahagian mu? Tak tahu. Tu tak jadi. Jadi bila nak sebut tahu ni tuan-tuan, kita memerlukan kepada pakar, orang-orang yang boleh tolong bagi tahu. Dan bagi tahu tu tuan-tuan, bukan setakat bagi tahu, mu pala mayak satu pelapang, kena khabar ke dia, satu pelapang tu tanah luas mana boleh, pitih banyak mana boleh, arwah ada kereta ni nilainya berapa, bahagian berapa boleh daripada kereta ni. Learning tuan-tuan kena gitu kan, supaya jelas ni telus. Kita tak mahu terlibat hanya dengan angka saja. Jadi kharaja ni keluar, syarat dia kena masuk dulu. So apa makna takharuh? Tarik diri daripada menerima hak faraid. Tak mahu bahagian boleh, syarat dia kena tahu dulu. Kalau tak tahu, orang tak khabar tarik diri. Tarik diri ni lepas tahu, baru tarik diri. Jadi tuan-tuan, cara dia lepaskan sepenuh hak. Tak ambuh langsung bahagian. Banyak mana pun saya tak ambuh nak pergi ke mak belaka, beres. Banyak mana pun tak mahu nak pergi ke ayah belaka, beres. Abang tak mahu banyak mana pun nak pergi ke adik puang, beres. Kena tahu muafakat, nak bagi sama banyak boleh, bukan kata tak boleh, tapi tak mahu kata saya setuju nak bagi sama banyak, tak mahu ikut faraid. Tu tak boleh. Kena buang ayat tak mahu ikut faraid tu. Kita nak ajar apa jua bentuk pembahagian, ikut hukum faraid, itu wajib, fardu ain. Okey, tebus macam tumadir tadi. Jual hak, saya nak pitih tumadir. Kita jual hak kita. Kita tak mau beri free, kita jual. Siapa yang nak bayar ataupun tukar ganti. Tukar ganti ni macam cerita tanah 4 keping tadi. Bila meninggal anak ramai, hak ni terima sekeping, kursi 2-3 orang. Hak ni sekeping kursi. Hak ni sekeping kursi ramai-ramai 2-3 orang. Hak ni sekeping sepik sangat, mu terima seorang. Kena bincang. Tapi kalau payah tuan-tuan, pakat nak belaka, itulah kesang dia. Pakat masuk belaka nama, mati pula masuk. So tak ada faedah tuan-tuan. Ni kita tak mau berlaku. So tuan-tuan, yang kelima, takharus sah dengan 2 syarat. Pertama kita sebut tadi, wajib tahu. Yang kedua, waris yang nak lepas hak ni mesti baligh dan berakal. Orang tanya saya, dia kata, ustaz, anak si waris ni OKU ni dia masalah mental. Kau kata gila lah, senang cerita tuan-tuan. Kata dia ada tak hak faraid? Saya kata apa tak adanya. Dia tak kisah dia tu lagu mana, selagi dia waris dan dia hidup semasa ayah dia ataupun mak dia meninggal, dia ada hak faraid. Kalau dia lelaki, wajib 2 bahagian. Dah dia gila ustaz, nak benda dah bukan isu tu. Hak dia tu wajib dijaga oleh waris yang sempurna akal sebagai pemegang amanah. Ambil bahagian dia untuk kepentingan diri sendiri, makan haram di situ tuan-tuan. Okey, balik. Mak tanya, ustaz, suami kita meninggal, anak yatim ada ni ustaz, boleh tak kita ambil bahagian dia? Saya kata tak boleh. Tapi tengok ambil tu untuk benda, ambil untuk belanja dia boleh. Kadang ada mak isteri takut nak guna hati anak, berhati-hati. Boleh. Ambil untuk belanja anak boleh, belanja sekolah, beli tu untuk dia. Tapi kalau mak ambil buat beli gelang ke mak, tu jeng kan. Sebab tu bukan bahagian mak, tapi guna untuk urusan anak ataupun guna bersama secara uruf, makan minum dan sebagainya, itu dibenarkan. Itu termasuk dalam kos mengurus. Jadi tuan-tuan, kita kena tengok situ kan. Soal nak bertakharuh ni kan, undang-undang pun dia ada ketetapan dia dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ini antara benda yang saya nak sebut malam ni.
InsyaAllah untuk seterusnya kita buka soalan. Silakan. Silakan. Sebelum meninggal. Okey, kita bercakap soal hibah. Hibah ni tuan-tuan, maknanya hadiah. Okey, kita sentuh pasal hibah. Ni pun banyak orang bertanya. Hibah ni hadiah. Dan memang Nabi sebut dalam hadis tentang apa ni, kebaikan kita memberi hadiah sebagai tanda kasih sayang. Okey tuan-tuan, cuma saya nak sebut gini je. Okey, hibah ni tuan-tuan, dia ada rukun. Dia ada rukun. Kita nak mengesahkan hibah ni supaya benda tu jelas. Rukun dia ada 4. Pertama, harta. Mana harta tu milik kita lah. Okey, yang kedua, penghibah. Tuan punya harta yang nama hibah, jangan pergi hibah harta orang lain. Yang ketiga, penerima. Rukun dia. Yang keempat, hak ni hak paling penting yang ramai orang terlepas pandang, iaitu akad. Akad ni dia ada 2, ijab, qabul. Ramai orang tuan-tuan duk sebut, tanah ni ayah nak pergi Kemung, tanah ni ayah nak pergi Kemung, tanah ni ayah nak pergi Kemung. Tak beri pun, sebut nak beri. Kemudian ayah meninggal. Bila ayah meninggal, anak tu kata tanah ni ayah beri ke dia dah. Beri tak lagi? Tak beri pun tuan-tuan. Sebab tak lengkap ni ijab dan qabul. Ayah nak beri, panggil anak tu. Ni ayah ada tanah ni, gerang dia ni. Tanah ni dekat mana-mana. Kabur biar anak tu jelas. Kan? Ni ayah nak pergi Kemung ni. Ayah pun akad. Okey, hari ni ayah akad, ayah beri tanah ayah ni Kemung. Anak terima tadi, saya terima ayah. Jangan tak terima. Anak duk kelik tengok ayah. Ayah sebut dah ni. Anak duk tengok, dah apa tak terima? Segang lah ustaz. Ada juga jawab gitu. Segang nak terima, dah segang tak jadi lah. Jadi biar benda ni lengkap. Okey, ni dari segi rukun. Cuma tuan-tuan, saya nak cerita poin yang kedua ni. Apa dia ni? Berlaku adil lah. Berapa banyak tuan-tuan kes. Saya tahu tuan-tuan, orang duk kata hibah ni kita nak beri harta kita, ikut kita lah, betul? Kita punya tanah, kita punya aset, kita nak beri ke orang tu, kita sayang lebih ke dia, kita nak beri ke dia. Betul, hak kita, kita beri ke dia. Bahkan ulama' kata kalau lengkap rukun ni, maka hibah tu sah, walaupun tak adil. Tapi tuan-tuan, Nabi ajar kita akhlak. Sebab apa? Bila tidak ada keadilan ni tuan-tuan, nampak kesan dia apa? Sebagai contoh, kita ni ayah, kita ada anak ramai, anak pula daripada mak lain-lain. Contoh, nikah hak bini pertama ada anak, mati hak nombor 1, nikah kedua ada anak, mati hak nombor 2, nikah hak ketiga ada anak, mati nombor 3, nikah keempat ada anak. Lepas tu kita pun dah hak nombor 4 ni, anak pula, isteri ada, anak ada, kita rasa macam lebih, kita beri ke dia belaka. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di tempat anak hak nombor 1, nombor 2, nombor 3, tuan-tuan rasa benda? Rasa redha tak? Siapa redha angkat tangan? Dr. Azmi pun tak angkat. Siapa redha tuan-tuan? Saya tanya soalan ni sama je mana-mana program. Tak ada orang angkat, dah apalah ustaz, harta ayah ikut dia lah, nak beri ke siapa-siapa, dia sayang anak dia, biarlah, dia dah muda leh, dah apa kita, rezeki dia nak buat. Kan ada tak anak jawab gitu tuan-tuan? Itu isu dia, soal keadilan dan soal silaturrahim. Saya bukan canggah soal kita nak beri itu, tapi kalau kita beri itu dengan cara yang betul. Contoh, kita anak ramai, ayah rasa nak beri anak lain ni semua ada rezeki belaka dah, senang lenang dah, hak ni kerja besar, makan gaji besar dan sebagainya. Ayah nak beri ke salah seorang anak hak susah, hak memang duduk dengan ayah, jaga ayah, ayah pun tak beri keluar daripada rumah tu, mu jaga ayah. Abang kakakmu duduk merantau tu, dia ada rezeki dia sendiri. Nak hibah kepada anak tadi tuan-tuan, kaedahnya jangan buat senyap-senyap. Panggil anak-anak lain, cerita betul-betul. Kalau kita ni tuan-tuan didik dengan kasih sayang, silaturahim anak-anak, saya nampak tak ada masalah untuk anak lain setuju. Ayah nak beri ni, kan ayah sayang belaka anak-anak ayah, tapi ayah dah didik belaka dah, ni berjaya belaka. Hak ni ayah sayang lebih ni sebab ayah suruh duduk dengan ayah. Kan ayah tak beri dia ni merantau, cari rezeki di luar, tak beri pun, suruh duduk dengan ayah. Bahkan ayah tak beri pun, dia luluh ni berjaya dengan cemerlang, tak mau beri lagi jauh, nak suruh duduk dengan ayah. Sampai tahap gitu. Duduklah dengan ayah, kabarkan anak lain, ayah nak beri ke dia tanah ayah ni. Tuan-tuan, kalau kita didik dengan cara yang betul, saya jumpa banyak kes anak-anak tak ada masalah pun. Anak setuju, so beres jalan. Tu duduknya tuan-tuan.
Walaupun kita tahu cabaran selepas kematian pun ada juga, ya, memang banyak tuan-tuan, nak sebutnya banyak, tapi kadang-kadang benda tu bukan tak boleh selesai. Ada kes-kes yang selesai dengan baik pun banyak. Jadi biar kita nampak ni, konsep adil ni kena ada, ya, itu soal hibah. Tapi kalau kita nak beri juga, ikut aku nak beri ke siapa pun, hati aku kan, Allah pergi lepas tu kalau anak duk ngukik kan, dan ulama kata kalau kita tak berlaku adil ni, ada pendapat ulama kata perbuatan kita tu haram, dan Nabi dalam hadis Nabi suruh tarik balik. Kalau kita bagi dalam keadaan tidak adil sesama anak kita, ayah mak kena berlaku adil. Tapi tengok situasi lah. Kalau contoh kita memang tak ada anak, kita ada anak angkat, kita nak jaga masalah anak angkat ni tak boleh terima pusaka kita mati, kita nak beri masa hidup, beri lah. Tapi tuan-tuan jangan pula kita buat tindakan, aku nak beri semua ke anak angkat aku tak beri sesen ke adik-beradik kalau aku mati. Itu tak jomel kok. Sebab sebelum kita ada anak angkat, kita berkasih sayang dengan siapa? Adik-beradik dulu kan. Kita kenal adik-beradik kita dulu, berapa kita nak pinggirkan dia. Jadi biarlah ada bahagian kita hibah ke anak angkat, kita hibah ke anak tiri, kita hibah ke orang yang kita sayang, dia bukan waris kita, tetapi dalam masa yang sama ada baki harta kita mati, faraid untuk adik-beradik kita. Biar benda tu kita berlaku adil. Dan saya nak sebut juga tuan-tuan, kita bercakap soal hibah, jangan lupa satu lagi elemen yang syariat ajar ni tuan-tuan, wasiat. Tapi tuan-tuan perasan tak, dalam masyarakat kita orang sibuk nak wasiat ke siapa? Mak ada gelang mah, mak mati, mak wasiatkan gelang ni ke anak puang. Ayah kalau ayah mati, ayah wasiatkan tanah ni ke anak ni, anak duduk dekat sebut. Tuan-tuan, tu wasiat kepada waris. Wasiat kepada waris ni, rekah tuan-tuan, hukum dia apa? Tertakluk kepada persetujuan waris lain. Dia tak boleh berlaku tuan-tuan. Mak kata, mak ada gelang ni, mak mati, mak wasiat gelang ni ke mungah dikabarkan anak puan dia seorang. Bila mak mati, boleh dah anak puan ambil? Tak boleh tuan-tuan. Anak puan ambil tuan-tuan, sebab dia kata mak dah wasiat ke dia tuan-tuan, tak boleh ambil, dan wasiat tu belum lagi boleh disahkan kecuali anak puan kita, dia kena tanya adik-beradik lain. Kena tanya. Kalau kata hak lain tu semua lelaki abang belaka, kena tanya abang, gelang mah ni mak wasiat ke kita, abang setuju tak? Kalau abang kata tak apalah, dah mak wasiat ke mung, abang setuju. Kalau abang tak setuju, nanti abang dosa, abang pun salah situ. Kalau abang tak setuju, naknya ke mak dalam kubur, tu salah tuan-tuan. Abang nak setuju boleh, syarat dia kena tengok dulu gelang mah tu harga berapa. Harga gelang mah 10,000 contoh. Bahagian faraid abang berapa, bahagian faraid adik puan tadi berapa. Kena tengok hukum faraid tu dulu. Lepas dah nampak bahagian masing-masing, abang kata tak apa lah, bahagian abang 4,000 siling ataupun 2,000, abang setuju, abang lepas beri kadik. Sesah. Tanya abang seorang lagi, beri kadik. Tanya hak lain, beri kadik. Sampai seorang lagi dia kata abang tak mau beri, abang nak bahagian abang. Boleh? Boleh. Hak dia. Dia tak setuju bahagian dia lepaskan walaupun mak wasiat. Sebab Nabi kata wasiat tu tertakluk pada persetujuan waris. Jadi adik puang tadi ambil barang mah tu pakai, dia kena bayar kepada abang hak nak tadi. Atas bahagian abang 2,000 tadi bayar. Dia terima barang mah tu sebab hak lain setuju. Tapi dia kena bayar. Jangan buat keras kepala, mak beri aku dah ni, apa aku kena bayar? Dia kata mak beri ke dia, padahal mak wasiat. Okey, itu wasiat kepada waris. Tuan-tuan, yang kedua ni wasiat, bukan waris. Ni, bukan waris apa? Saya bagi contoh. Contoh bukan waris Allah. Contoh bukan waris tuan-tuan. Kita ambil simple. Toki. Kita cerita hak biasa ni. Toki ataupun tok. Katakanlah toki ni ada anak puang. Anak puang takdirnya mati dulu. Dan anak puang kita ni kahwin, dia ada anak laki puang, cucu kita. Toki tok sayang tak cucu? Oh, sini tak sayang mana cucu nampak macam lambat je angguk. Sayang tak cucu? Sayang lah. Kita ni tuan-tuan, toki tok kita tengok sayang cucu lebih daripada sayang anak dulu, betul tak? Tak pernah dengar toki piak cucu. Anak dulu hari-hari piak, betul tak? Didiknya anak, tapi cucu sayang. Tuan-tuan, toki mati, cucu dapat tak pusaka toki?
Ni toki tok mati ni, cucu ni dapat tak? Tak dapat tuan-tuan. Cucu ni bukan waris. Sebab apa bukan waris? Dia cucu dari anak puang kita. Hukum dia. Berbeza kalau sini lelaki. Anak lelaki mati dulu, tak ada dah anak lelaki lain, anak puang lain pun tak ada, anak tunggal, toki mati, harta toki mari sini. Cucu ni berhak. Hak ni waris cucu ni, tapi cucu dari anak puang tadi bukan waris. Jadi bila bukan waris, hak daripada anak puang tadi, toki kalau dia belajar faraid, dia faham learning, dia rasa benda tuan-tuan. Oi, aku mati ingatkan boleh ke cucu? Rupanya tak boleh. Dah boleh ke siapa? Waris lain lah. Toki ada adik-beradik, tak ada adik-beradik, cari anak saudara toki. Tak ada anak saudara, cari pok saudara toki kalau ada. Tak ada pok saudara, cari sepupu toki. Tak ada sepupu turun lagi ke bawah, tak ada cari toki saudara toki saudara toki kalau ada lah. Tak ada cari pok sepupu toki, tak ada cari dua pupu toki, sampai ke 2-3 pupu tuan-tuan lagi. Tak ada juga baitul mal. Ni last sekali, baitul mal akan dapat harta toki 1 juta tadi tu. Cucu keli-keli lah. Masyarakat kita kalau tak pernah dengar faraid, dia akan kata ni hukum dia pelik harta pergi ke Baitul Mal, pergi minta dengan Baitul Mal, Baitul Mal kata boleh, kita nak beri, bayar ke kita 1 juta. Cucu tak boleh tuan-tuan. Sini kita bincang pasal benda tadi, benda yang kita sebut tadi, mana dah hilang tak setarung. Wasiat tadi tak jumpa cari dah. Tak jumpa cari lokeh mula. Hak yang kita kata tadi tuan-tuan, wasiat tadi kepada bukan waris. So kalau toki sayang ke cucu, kalau dia nak beri hibah masa hidup, beri lah. Tapi paling tidak pun dia kena ada satu ikhtiar dia, paling tidak komang-komang wasiat. Sebab cucu tadi tak boleh, tapi kadar dia hanya 1/3. Dan wasiat tu sah. Selain daripada cucu, anak angkat, anak tiri, anak susuan, ya, dan siapa-siapalah yang tak terima pusaka boleh wasiat kadar 1/3. Dan yang kedua tuan-tuan, bila sebut wasiat, jangan nampak orang je. Kita kena ingat wasiat kepada bukan waris ni termasuk juga masjid, surau, mak tafih, sekolah agama, sekolah pondok, tempat-tempat hak yang boleh jadi jariah kita. Hak ni ramai orang lupa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kita nak sebut selalu, malam ni kita bawa tabung tu untuk pembangunan masjid surau, masjid surau yang di bawah saudara Faizul kita. Jadi saya sambil-sambil ni tuan, kita bercerita soal wasiat. Kalau tuan-tuan nak wasiat tu, cerita wasiat lepas kita mati. Tapi masa hidup, sedekah kita, infak kita lebih afdal. Tapi saya nak sebut gitu tuan-tuan, orang nak bersedekah masa hidup, dia mungkin mikir panjang, nak beri banyak-banyak masa hidup, berilah afdal. Tapi ada ruang untuk kita bersedekah, berinfak lepas kita mati ni. Contoh kita sebut, kalau saya mati, saya wasiatkan sebahagian harta saya ni kepada sekian. Bila kita mati tuan-tuan, wasiat tu sah. Tapi ilmu kena jelas dengan anak kita, jangan anak kita lawang pula, jeng pula, ada lawang pula. Dia kena faham juga ilmu ni, kena share, kena kongsi. Dia kata, oh ayah ada buat wasiat banyak mana, 1/3, tengok pitih ayah ada 3 juta, dia buat keluar 3 juta, ambil 1 juta, mari atas surau tuan-tuan. Demang bernari. Tapi itulah antara kaedah kita berwakaf, berinfak, bersedekah selepas kita mati. Ni daripada sini. Dan dalam kitab fiqh sebut itu lebih utama. Sebab kita duk bincang bab wasiat, orang dah nampak orang lah. Aku nak wasiat orang tu, nak wasiat orang ni. Wasiat ke waris. Lagi tuan-tuan, hukum dia tertakluk pada persetujuan waris. Wallahu alam. Okey, ada lain soalan? Tak ada, kita tutup lah. Bak lewat ada. Saya tadi kau pun nak pukul 12. Duit dekat bank. Okey. Carung duit bulan-bulan kau ni tak apa je lah. Duit simpanan ke duit KDSP ke benda ni?
Simpanan bank biasalah, simpanan biasa. Okey. Tapi simpan untuk anak. Akaun bersama. Maknanya ada dua nama lah. Nama kita dengan nama anak kita. Oh, nak kita dengan isteri lah contohnya kan. Okey. Akaun bersama ni banyak. Okey. Saya cuba ulas macam ni. Isu akaun bersama ni tuan-tuan, dia tak silap saya lah. Okey, pihak bank mungkin boleh sahkan. Akaun bersama ni dia ada O dan juga N. Kan? Kalau O tu atau tu maknanya salah seorang boleh buat keluar. Kalau N tu kena dua-dua. Itu hanya teknikal O saja. Okey. Sekarang ni nak sebut akaun bersama ni hak pokok pangkal. Pihak bank ni dia tak kisah. Kalau O tu dia kata bila mati tu boleh buat duit. Dia pun buat keluar PT tu. Dia kata hak dia lah. Kita kena balik pada asal. Waktu kita buka akaun bersama ni, suami dan isteri ni, suami isteri ni, apa akad dia tu? Walaupun mungkin duit tu dia tak simpan sama banyak, mungkin isteri pun simpan, suami pun simpan, tapi pada saya kena jelas akad dua orang ni. Kalau akad tu simpan bersama dan duit ni dianggap yang bagi lebih tu hadiah kepada isteri, isteri lebih hadiah pada suami, dan duit tu dianggap pemiliknya adalah 50%, 50%, maka tuan-tuan bila meninggal 50% ni pusaka isteri, suami meninggal 50% pusaka suami. Kita kena jelas lebih awal. Sebab pemilikan akaun bersama ni kadang-kadang dia ada macam ni. Suami buka akaun bersama, dia bukan bagi pada isteri, dia bukan kongsi, dia hanya letak nama isteri tu nak mudah je. Kalau tiba-tiba dia sakit ke, dia pergi mana-mana ke nak buat keluar, isteri buat keluar. Tapi dia tetap declare bahawa duit tu duit dia. Jadi bersama tu hanya sebagai pemudah cara je untuk keluar, untuk urus saja. Itu tetap milik suami. Kebanyakan orang tuan-tuan dia tak ada pengesahan tu masa dia buat tu. Tapi bacaan saya secara ghalibnya bila sebut istilah akaun bersama, yang paling selamat kita declare lah 50-50. Walaupun mungkin duit tu suami belaka ataupun isteri belaka ataupun duit tu kongsi bersama tapi dengan nilai yang berbeza. Tapi oleh kerana masuk dalam satu akaun, kita letaklah secara milik bersama. Sebab tu langkah paling selamat tuan-tuan, tak payah buatlah akaun bersama. Lagi senang. Dia tak timbul isu. Hak suami, suami punya. Hak isteri, isteri punya. Suami mati, pusaka suami. Isteri punya, pusaka isteri. Itu akaun bersama. Lagi dahsyat tuan-tuan tumpang. Saya berdepan satu kes tuan-tuan. Dia tumpang akaun isteri dia, suami punya cerita. Dia malah main dengan bank-bank ni. Dia kata tak apa lah, PT abang ni buat akaun mu lah. Lepas tu isteri meninggal. Isteri meninggal tuan-tuan, anak puang seorang. Dah lah baloh ayah dengan anak puang tak mau beri ke ayah. Ni pitih mak. Ayah tuntut balik bahagian dia tu, buat simpan dalam akaun mak tu. Mana boleh ayah? Ni duit mak, akaun nama mak. Dia tak sedar bahawa dia tu anak puang seorang, ada bahagian adik-beradik mak. Tu panjang cerita, nak ngesah balik tu. Jadi tuan-tuan jadi isu. Jadi tak payah. Terkecuali kalau kita jelas betul, kita buat tu kita jelas. Khabar betul, suami khabar ke isteri, ni akaun kita buka bersama ni, saya declare ini adalah milik kita sama banyak. Walaupun duit kita tu banyak hak kita. Jadi kalau kita mati, isteri tahu lah. Waktu beg bahagian kita, dia ambil separuh, hak bahagian kita tu faraid. Dan benda tu kena declare dengan anak-anak. Sebab kadang-kadang isteri tahu, anak-anak tak tahu, susah juga tuan-tuan. Jadi isu lain. Wallahu a'lam. Boleh sebab saya percaya pihak bank dia tak ada ketetapan tu. Dia kata buka-buka lah. Dia bisnes kan, buka-buka akaun bersama ke akaun seorang dan sebagainya, tak kisah. Okey. Cukup Jadi tuan-tuan, itulah apa yang sempat saya gambarkan malam ni, sekadar orang kata pengenalan. Kita nak bawa, nak tunjuk satu persatu tu panjang. Tapi saya just nak cerita konsep asas supaya kita faham faraid ni sebenarnya ada kepentingan untuk kita memahami, untuk kita betulkan balik salah faham yang banyak, supaya harta yang kita terima ni tuan-tuan berkat betul-betul. Sebab bila kita patuh kepada hukum syarak, maka insya-Allah harta kita tu berkat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi